Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismail Fika binti Mokhtar selaku moderator yang akan bersama-sama dengan panel kita pada hari ini. Hari ini dalam program Tibet for Youth Podcast, kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya TS Dr. Ramli Berashidi yang akan berkongsi dengan kita strategi dan pendekatan memasyarakatkan Tibet. Sebelum itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan latar belakang beliau. Profesor Madya Dr. Ramli Berashidi merupakan pengarah Center for Continuing Education and Professional Development, University College of Technology Sarawak, UCTS sejak tahun 2015. Beliau juga pernah menyandang jawatan pengarah Institut Latihan Perindustrian MIRI pada 2005 sehingga 2009 dan juga merupakan pengarah EdTech Bintulu pada 2009 sehingga 2015. Profesor Dr. Ramli berkelulusan Dr. Filosofi, Technical and Vocational Education daripada University of Bremen, Jerman. Beliau juga pernah menerbitkan buku berkaitan Tibet yang bertajuk Framework for Effective Collaboration Between Public Training Institutions and Private Industries in the Context of National Dual Training System pada tahun 2013 dan juga menerbitkan buku yang bertajuk A Typical Switchgear Assembly Technology Series, First Edition Publisher ITBM Kuala Lumpur, Malaysia, Tibet Edition pada tahun 2019. Baiklah, dengan tidak membuang masa, saya ingin menjemput Profesor Madya TS Dr. Ramli Berashidi untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan strategi dan pendekatan memasyarakatkan Tibet. Baiklah Prof, dalam bidang Tibet ini sering dinilai sebagai kelas kedua. Sama ada ini betul ataupun tidak, apakah sebab-sebab pada pandangan Prof profesi sebegini tetap ada dan terus timbul dalam masyarakat kita pada masa kini? Okey, terima kasih ya buat tegas atas usaha dan inisiatif ini untuk mendapatkan Tibet dan menyalurkan maklumat kepada belia-belia dan masyarakat di luar, dan juga terima kasih kepada moderator Puan Isma ya untuk menguruskan petang ini lah. Jadi apa-apa pun biar saya dipenasikan dulu mengikut UNESCO, di mana Tibet ini sebagai proses pendidikan dan dari yang membabitkan pembelajaran yang khusus kepada pembelajaran untuk pekerjaan, diringkaskan sajalah, dan di mana latihan kemahiran praktikal, sikap, pemahaman, pengetahuan mengenai pekerjaan pelbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial ya. Jadi dengan adanya Tibet ini, maksudnya latihan-latihan yang berbentuk Tibet ini sepatutnya dia menjadi satu dorongan untuk belia-belia dengan sokongan ibu bapa untuk mengikutinya lah, melihat kepada definisi tadi lah. Tapi atas soalan tu tadi lah, saya mengatakan kejayaan Tibet ini dia berbentuk 3D, dan ini semua orang tahu dah, 3D ini tidak digemari oleh belia dan dianggap pekerjaan kelas kedua. Jadi statement soalan tu tadi, ya jawapannya, dan sejak tahun 70, 80, 80-an dan 90-an hingga sekarang ya, dia masih lagi ya juga jawapan dia ya. Dan sebabnya pekerjaan dalam Tibet dianggap dia berbentuk 3D, iaitu dirty, difficult and dangerous. So contohnya mekanik motor dan tentunya kotor kan, dan juga motosikal. Kalau kita nak membaiki jenta tolak, iaitu yang mesin-mesin yang berantai besar tu dan digunakan dalam industri-industri pembalakan dan sebagainya, itu dah bahaya dan berat. Betul. Ya. Juru kimpar juga tidak menarikkan, dan pendauan elektrik dan sebagainya juga tidak menarik. So dengan juga dalam pekerjaan sektor-sektor peladangan, pertanian, pembuatan dan bangunan, yang kerja kontrak lah dikatakan, itu menyebabkan dia tidak digemari lah. Jadi saranan dibuat oleh Y Tun Dr. Mahathir supaya kerja-kerja ini daripada mengganggu baik youth kita ni mengikuti ini. Kalau tidak, kerja-kerja sebegini akan dipenuhi oleh pihak asing. Betul. Okey, baiklah Prof, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Baiklah Prof, apakah strategi yang sesuai untuk melestarikan bidang Tibet dalam kalangan masyarakat oleh pihak yang berwajib?
strategi ialah kita untuk melestarikan bidang Tibet ni, pemahaman kepada pendidikan untuk semua dan pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi kalau kita lihat pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran berdasarkan tindakan, amalan, reflektif dan lain pendekatan yang membentuk transformatif ni, kalau kita nak melestarikan bidang ini, kita perlu mempunyai keyakinan lah. Kalau anak-anak kita nak suruh, kita tak yakin. Ya. So macam mana kita nak melestari? Dan lagi satu, kalau kita lihat itu di pihak ibu bapa. Dan lagi satu, ini saya pun baru dengar juga semalam apabila saya bercerita dengan rakan di pejabat saya, senior lecturer sini. Semasa dia di sekolah, cikgu buat satu teguran kepada dia dan dia membuat kesalahan, tidak dapat menjawab dengan betul, dan jawapan dan cikgu tu mengatakan, kalau you buat macam ini, nanti you kena pergi sekolah vocational, kata dia. Oh, maknanya mindset dari Jadi pihak sekolah itu sendiri telah memberi satu pemikiran yang kurang baik rendah, lah. yang kurang baik. Jadi dia melihat bahawa vocational ataupun Tibet yang sekarang ni kita dibiasakan dengan Tibet dulu sekolah vocational kan. Jadi di situ dah kita melihat bahawa pendidik ni sendiri betul. Tidak melihat bahawa kerjaya dalam Tibet ini adalah satu kerjaya yang bagus. Jadi itulah kalau kita melestari dia bermula daripada sekolah dan bermula daripada rumah. Ya, betul. Sebab pelajar ni dia duduk di sana. And then lagi satu, sistem pemikiran kita lah tadi dah. Kita rock in dia semua sekali. Sistem pemikiran kita ni dia, kalau kita melestari apa saja proses pembelajaran, perubahan dan juga memudahkan budaya kelestarian ni, kita sendiri sebagai penjawat awam ke, sebagai rakan sekerja ke, rakan masyarakat, komuniti dan juga apa orang kata stakeholders, sentiasa mempositifkan pemikiran. Sebab kalau tidak susah mempengaruhi. Itu yang kita fikir bahawa kita kena membayangkan masa depan yang lebih baik. Kita kena membayangkan bahawa jika dia belajar dalam Tibet ini, transformasi dia daripada tidak tahu tentang teknologi akan menjadi tahu. Itu satu perubahan. Jadi perubahan ini yang kita kena terap betapa cantiknya kalau belia-belia ni, walaupun dia kotor pada mulanya, kan? Tapi dia tidak akan tangan dia kotor sepanjang hayat. Dia akan meningkat. Contohnya saya dulu pun belajar radio dan TV kan, di sekolah vocational. Tetapi kalau dilihat, mungkin saya akan menjadi seorang mekanik radio dan mekanik TV kan. Tapi apabila kita telah menjiwai satu teknologi, itu pemikiran kita. That's come to kelestarian tu, pemikiran kita akan berubah. Lagi satu cara dia ialah penyertaan dan perkongsian untuk berubah. Jadi youth ini dia kena join orang yang telah berjaya dalam bidang ini. Betul. So dengan penyertaan dia ataupun dia pergi menyertakan katakan tegas, membuat satu roadshow dan sebagainya, ibu bapa kena pergi. Kena pergi. Ini sekarang budak sekolah saja pergi, tapi kerana kuasa veto daripada ayah dia, ibu dia, dia tak boleh buat decision. Betul. Jadi itulah dia kempen kena buat, kempen program vocational yang seperti yang selalu dibuat oleh Tegas. Itu. Maknanya perlu ada kesedaran yang tinggi dalam kalangan ibu bapa berkenaan dengan Tibet ini. Betul. Supaya anak-anak dan juga para belia terbuka luas pemikiran mereka tentang kebaikan dan juga manfaat bidang Tibet ini masa kedatang lah. Sebab taraf hidup sosial ni dia memerlukan kelayakan. Betul. Dan kalau kita nak beranjak daripada yang sekarang dan ke satu tahap yang lebih baik, dan untuk meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya, kita mesti menjadi satu tenaga kerja yang berkemahiran. Betul. Dan sebab kerjaan telah set up kan dalam tahun 2020 dalam pasport, negeri ekonomi yang berdaya saing dan bergaji tinggi. Itu sebenarnya dimainkan. Tapi dengan cara mana? Mesti mempunyai kemahiran. Bukan hanya seperti apa kita fikirkan, bukan hanya dengan
sebuah usia yang Academics. akademik, Ya, kualiti akademik, academic. tetapi Ya. kepada kualiti kemahiran itu sendiri juga dalam Betul. sumber tenaga manusia itu. Itu saya kata tadi, dia mesti beranjak perubahan itu tadi. Dia mesti walaupun dia ada mempunyai kelaikan akademik, jangan segan pergi go back to the getting the skill, ya. Getting skill banyak ditawarkan di mana-mana lah sekarang ni, weekend pun ada dan sebagainya lah. Okay. Terima kasih Prof. Okey, baiklah. Antara TVET dengan pekerjaan, mana yang dahulu perlu diambil tindakan? Adakah TVET dahulu, kemudian baru wujudnya pekerjaan, atau wujudkan pekerjaan dahulu, kemudian barulah meminta bidang TVET? Bagaimana pendapat Prof mengenai perkara ini? Okey, kalau kita lihat sekarang ni, pendapat saya lah. Dia susah kita nak jangka yang mana satu dulu kan. Chicken atau telur atau ayam pun telur, itu soalan yang biasa kita ni lah. Jadi kalau kita lihat kepada industri 4.0, industri ini satu strategi ke arah pengeluaran yang efisien, fleksibel, individu melalui otomasi, real time, teknologi, sensor dan sebagainya. Jadi sebenarnya pekerjaan ini uncertainty, kita tidak boleh jangka. Kita tidak tahu. Kita sekarang dalam kita berbicara hari ini, orang membuat kajian production daripada company, dia mengeluarkan teknologi baru yang tak berbentuk. Kita pun tidak jangka. That's uncertainty. Dan dengan pada itu new job pun akan wujud. New job. Jadi wujud. Dan dia wujud pula dalam berbentuk multidisciplinary. Kalau kita belajar contohnya elektronik, kita mesti kena tahu komputer, mechanical dan sebagainya lah, jadi mekatronik dan sebagainya. Jadi kena multidisciplinary sekarang ni dengan IoT lagi, dan juga jadi kita perlukan high talent tau. So pekerjaan ini saya kata dia bermacam betul lah, unforeseen. Kita tidak boleh menjaga, uncertainty juga di situ. So apa yang saya perlu ingatkan itu seperti pepatah Melayu lah. Dia kata orang-orang dulu memang smart, dia kata sedia payung sebelum hujan. Ya, betul. So sebelum dia datang mengconquer kita ataupun menjajah kita, kita kena sedia dengan skill. Betul. Dengan skill. Dengan kemahiran yang setaraf dengan kemahiran dunia sekarang. Betul Prof? Okay. Dapat tak Prof nyatakan bidang latihan apakah dalam TVET yang perlu diutamakan dalam usaha kita menangani era revolusi industri 4.0 ini? Apakah bidang yang diutamakan dan mendepani era revolusi industri 4.0? Okey, bidang tradisional dia tetap masih lagi diperlukan dan dia tidak boleh menjadi sunset pun. Sebab keperluan dia adalah kalau pelajar baru nak belajar, dia perlu pergi kepada fundamental yang paling asas lah sebelum dia meningkat. Tapi yang sekarang ni yang perlu bagi mereka yang ingin mencebur diri dalam bidang TVET ni yang terbaru, mengikut kajian pekerjaan untuk 2002, pertama saintis dan analisa data, AI dan pakar pembelajaran mesin, persian dan penganalisa dan pembangunan aplikasi, pakar data, profesional pemasaran jualan, pakar teknologi baru dan juga pakar transformasi digital. So, bidang-bidang ini sangat dikendaki oleh ekonomi sekarang lah. That's why kita nak transform kepada digital ekonomi. So kebanyakan ini yang baru. Apapun bagi mereka yang mempunyai kelaikan SPM yang bagus ataupun dia pergi kepada KB KB in fact College Publication adalah satu platform yang sangat bagus. Dulu tak ada yang macam tu kan. Jadi yang boleh mendapat diploma pada umur yang paling muda dan lepas tu boleh menyambung pelajaran ke universiti. Jadi di situ kita boleh mendapatkan latihan tu lah. Dan selepas itu kita, untuk pembangunan seterusnya pembangunan dalam kerjaya, professional development, dan dia boleh menjurus pada beberapa bidang yang saya sebut tadi lah. Latihan macam itulah yang perlu diikuti. Inilah bidang-bidang yang kita fokus. Ada selain daripada itu saya sebut tadi, yang ini dikaji oleh
World Economic Forum, K-Economy, Sales Marketing, Data, Engineering and Cloud Computing and People. Lepas kalau kita lihat daripada gambarnya, dia ada dalam internet, saya pun dapat daripada internet. Inilah the future of the technology. Sekarang kalau kita lihat teknologi pun kita naik takut. Sebab kalau kita tidak punya ilmu dalam bidang computing, electronics, elektrik, kita tengok drone adalah satu yang sudah amat popular sekarang ni. Dia boleh kepada farming pun dia pakai, oil and gas pun perlu ini, 3D printer, you know, and then virtual wearable. Ada satu wearable teknologi di mana sekarang kita nak berlari, jam kita mempunyai boleh detect, kan? Macam-macam boleh detect heartbeat, kita punya oksigen, itu wearable. So bermacam-macam dan pembayaran mobile payment, smart home dan sebagainya. Inilah antara future artificial intelligence dan sebagainya. So kalau kita lihat, ini yang saya sebutkan tadi, saya ulang lagi semula, iaitu robotik ini, gambar ini tunjuk robotik ini. Siapa yang nak repair dan siapa yang nak, mereka dah ciptakan lah yang paling precision. Tapi sebagai technician, mereka akan bergaji besar ni kalau dia bekerja sebagai digital ataupun robotics engineer ataupun technician. So ini adalah saja beberapa saya tunjuk lagi yang ini. Ini saya ambil daripada internet, job of the future. So what career can we expect in the year to come? Kalau kita lihat secara sekali ni kan, farmers, self-driving, car mechanic, space miner, nama-nama yang kita tak pernah, ini akan wujud. Dia tak pernah dengar dan dia akan wujud. Kan? Dan lagi climate change, reversal specialist, space junk recycle, autonomous transportation. Sekarang ni yang dikatakan bus yang bergerak sendiri kan. Macam tu. Itu semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bergaji tinggi nanti dan some space tourism guide pun ada nak pergi ke space. Drone manager, AI business manager, dan this is adalah yang menguasai yang akan tinggi, yang akan datang. So di sini kita lihat bahawa Tibet ni bukan saja second class lagi dah sekarang ni. Dia adalah satu yang bagi saya setara. Setara bagi saya, sebab saya dah merasakan daripada bawah lah, sehingga menduduki jawatan inilah. Itu sangat yang menarik sangat menarik dengan bidang-bidang yang utama dalam Tibet ini. Bukannya seperti yang diperkatakan sebelum ini yang Tibet adalah second class, tetapi mereka boleh pergi jauh lagi dan boleh ke peringkat antarabangsa. Betul, Prof? Betul. Sangat betul dan saya sangat menyokong. Lagipun bidang ini sangat diperlukan untuk dalam era revolusi industri yang 4.0 ini. Baiklah Prof. Untuk mengakhiri nanti, saya ingin meminta ataupun mungkin di luar sana hendak mendengar nasihat Prof kepada belia Sarawak yang meminati bidang Tibet ini. Apakah nasihat Prof kepada mereka di luar sana? Nasihat saya kepada belia-belia lah dan juga ibu bapa, supaya melihat Tibet ni dalam perspektif yang baru dah. Jadi pertama yang kita pun tak suka membaca sebenarnya. Ramai tak suka membaca, dia tak suka kalau melihat yang heavy sangat material, dia tak. Sebenarnya bila dasar kerjaan dan pembangunan semua manusia ni diumumkan, dia banyak dalam situ strategi-strategi. Bagi orang yang ekonomi ni, orang yang menjalankan perniagaan dan sebagainya, mereka berebut nak beli. Tapi kalau kita mungkin sekolah dia tidak membeli, mungkin di universiti ada macam di pejabat kerajaan dia diminta untuk membelikan buku-buku ni. So kalau ada buku ni, dalam tu ada tentang pembangunan Tibet lah, pembangunan kerjaya baru, ekonomi baru dan sebagainya lah. Because revolusi industri 4.0 ni yang sedang rancak dibangunkan oleh kerajaan bakal mencipta banyak peluang pekerjaan yang bermerit tinggi, baru, pada masa depan berbanding dengan menyebabkan pengangguran yang tinggi. Sebenarnya banyak peluang.
Jadi sebenarnya TVET ni setanding dengan pendidikan akademik. Jadi kalau kita lihat sekarang kita ada DVM, Diploma Vocational Malaysia. Kita ada DKM, Diploma Kemahiran Malaysia. Kita juga sebelum kita mencapai Diploma Kemahiran Malaysia, kita boleh mengikut CTL level 1, SKM tahap 1, tahap 2, tahap 3. So dengan adanya level ini dan kita boleh mencapai sama hingga DKM ataupun yang KB, College Vocational, pelajar-pelajar ni mereka memang dah sedia ada diploma, mereka dah boleh switch kepada belajar akademik ke universiti, tetapi kemahiran dia tetap akan membantu dia dalam pembelajaran. So bila dia keluar balik besok dia boleh menjadi engineer yang sangat kompeten. Yang sangat kompeten. Jadi contohnya dekat boleh saya tunjuk lagi saya punya slide? Boleh Prof. Boleh kita cuba berkongsi lagi slide kita. Boleh. Silakan. Okey. Ini tadi yang pekerjaan saya kata polisi tadi ya. So kita ada National Fourth Industrial Revolution Policy. So dalam polisi ini banyak tentang ekonomi baru, pekerjaan baru dan sebagainya. Ini saya katakan buku sekarang ni dah RMK 12. Dalam itu pun ada memperkasakan TVET ya. Dan tengok negara-negara lain mereka telah pun memula dalam untuk China 2015 they call it Made in China sehingga 2025. USA dah 2012 keluarkan untuk yang 4.0 punya polisi lah. Canada 2015, South Korea 2015, Japan. Tapi kita untuk 4.0 baru tahun ini, 5 tahun ke belakang kan. So, ini dia yang kata tadi setanding dengan pendidikan akademik. Ini universiti saya lah. Jadi saya belajar, saya mengajar juga di sini. Pelajar-pelajar yang mempunyai kelayakan ini, saya ingin nak memaklumkan kepada beliau-beliau di sana tu yang mempunyai DKM, kita ada satu kursus yang kita panggil, selain daripada kursus yang lain lah, engineering, kita ada satu Bachelor of Technology Management, di mana pelajar college vocational ni, yang kalaulah dia kata dia tak kuat dalam engineering dan sebagainya, tapi dia mempunyai sijil DKM dan DBM, dia ada satu subjek vocational training operation ni, embedded dalam itu adalah lesen untuk mengajar yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. So kami bawakan kursus vocational ni ke dalam, kita embedkan dalam silibus. So pelajar ni sudah ada satu license lah kalau dia dah lulus dulu dengan degree dia, dengan DBM, maknanya dia punya marketability of this student is much ke depan lagi lah daripada rakan-rakan yang lain lah. Ya, jadi juga kita di UCDS ni kita juga menawar khusus wireman, chargeman kepada pelajar di hujung minggu. Jadi pelajar engineering kita ni bila dia pergi interview dalam bidang electrical, dia ni sebenarnya dah mempunyai kepakaran kompetensi dalam bidang wireman. Dan ini adalah lesen. License sama ada dia nak buat niaga ataupun dan sebagainya. Itulah antara ni yang saya lagi adalah yang saya nasihatkan supaya ikut ke pasar industri dan kemajuan teknologi. Ini saya pesan AI ni satu revolusi baru ya. Artinya di mana semua hook up to this network ni. Betul. All the creator, building, robotik, industri, windmill dan sebagainya, renewable energy ya, solar system, electrical, transmission dan sebagainya, komputer dan sebagainya. So ini penting. Jadi kita suruhlah belia-belia sekali. Sebenarnya benda ni ada banyak dalam YouTube. So kalau dia mula dengan melihat YouTube ni, mereka akan dapat ilmu yang manfaat lah kalau daripada mereka. Lagi satu saya ingin maklum, ini adalah satu buku dipanggil Rise of the Robot. So jangan kita besok ketinggalan robot dapatkan manipulasi kita. Jadi dia akan mengawal kita, walaupun kita yang mencipta dia. Tapi the rise of robot tidak boleh dibendung lagi sekarang ni. Di mana-mana di dunia robot lah. Jadi akhirnya saya nak menunjukkan bahawa kita belia-belia ni dia kena berfikir secara rasional, enroll dalam latihan pendidikan teknik dan vocational,
Ya. Sama ada dia nak ke vocational jangan bagi kosong lah. Ya. Saya adalah assessor board baru-baru ni Aha. kita pergi kat sekolah vocational, Ya. sekolah KV ni lah. Dan kita dapati kurang belajar dia. Kurang belajar. Jadi macam ni, what we think we are. Jadi kalau kita berfikir, saya minta lah belia-belia ni berfikir secara rasional, kita nak jadi apa di masa depan kan? Adakah kita nakkan ibu apa tanggung kita semua sepanjang hayat kan? Yeah. Ataupun kita nak menggunakan nak berbelanja lebih ke, nak dalam sesuatu yang macam itu saja dan sebagainya. Dia kena berfikir. Sekarang fikir masa depan lihat kepada AI 4.0. So percayalah bahawa Tibet ini Tibet ini dapat membantu mereka ke arah yang mereka fikir tadi. Kalau dia ingin menciptakan nak menjadi seorang yang pakar dalam sesuatu bidang, dia percaya berfikir secara positif, jangan ambil lagi pemikiran-pemikiran yang berbentuk second class lah. Sebab kemajuan ini tidak menunggu kita lagi. Betul. Jadi saya harap belia-belia ni kita rasa sendiri. Kita rasa sendiri nak buat apa. Adakah itu akan mendatangkan keuntungan, then look at apa-apa saja yang membolehkan dan take action lah yang membolehkan kita ke arah maju bersama AI kan di masa depan kan. Jadi itu saja. Dan sedikit itulah ini juga mantan PM kata treat Tibet as alternative choice instead of inferior cost PM. So technical vocational training is a good choice for students who are still seeking to determine the future career path, and itu dia. So berfikirlah, pekerjaan sentiasa ingin kemajuan dirasa oleh rakyat. Jadi itulah dia. Tibet ini dulu memang second class, tapi sekarang ini bagi saya menduduki first class. Itu dia. Dulu saya pernah juga memaklum. Dulu memang kalau kita dah kenapa kita dah merasa frustrat? Bila saya bekerja dengan kerajaan sebagai director jabatan kan, kita naik first class. Terbang naik first class. Duduk hotel ikutlah berapa dia punya charge. Macam betul itulah first classnya. Hasil daripada pembelajaran Tibet. Jadi saya nakkan perkongsian ini. Dan saya nak tunjuk sedikit gambar mereka yang berjaya. Ini adalah student saya dalam 20 tahun dulu dia student saya. Sekarang ni dia adalah Secretary General dalam bidang robotik, My Robotic Malaysia. 20 tahun dulu saya mengajar dia. Boleh tengok dekat link dia punya ni dan ini dia sekarang kalau kita tengok. Sangat berjaya ya. Yang berjaya dan ini dia kalau tengok gaji dia adalah greater dan ini adalah few of these people dipetik oleh JTM lah semasa saya jadi menjawab jawatan hari kita petikkan mereka berjaya. Sekarang ini dah 6 tahun 2014 ni, tapi sekarang dah 2022 dia dah sekarang jadi apa ni tadi yang saya kata apa ini yang itu Secretary General dalam tu. Dan yang ini dulu belajar di LT pada tahun 2006, pada 2014 dia sudah menjadi Service Manager dan sekarang ini Chief Strategy Officer. Sangat berjaya. Telah berjaya. Ini yang kejayaan yang ini dia belajar bidang electrical. This is what I have learned. Electrical. Ini yang dikata dirty. Kalau electrical bahaya dan sebagainya. Okey. Ini dia sekarang. Selepas beberapa tahun pada umur berapa dia telah menjadi project manager. Pada umur yang bawah pada 20 tahun, 26 tahun lah. Sangat muda tapi telah menjadi jawatan yang agak tinggi. Yes. Dan dia bersekolah di sekolah menengah teknik setingkat. Yang ini sekolah menengah teknik Matan. Ini anak Sarawak lah ni. Anak Sarawak. Anak saya sebenarnya. Ini anak saya. Saya nak Tahniah, tunjuk Prof. bahawa saya percaya kepada bidang ini. Betul. Jadi alhamdulillah dia pun ikut langkah saya. Dan pendidikan bukan kelas 2 dan lagi satu ni Tibet bukan lagi pilihan kedua. So ini keluar dalam newspaper ya. Jadi hari ini dia siapa ni?
So macam- so di sini kita lihat Okay. bahawa Tibet ini bukan menjawab soalan yang pertama tadi, Betul. Bukan kelas kedua. kedua lagi. Ya. Dan saya harap belia-belia akan mengubah fikiran, ibu Yes. bapa pun mengubah fikiran dan melihatkan usaha-usaha yang dijalankan oleh Tegas seperti Ya. podcast, ada beberapa lagi yang projek-projek macam apa, ICAT, apa nama dia, ada satu okey yang dijalankan macam STEM, playground dan sebagainya untuk menggalakkan belia-belia dan kanak-kanak mencuburi dalam Tibet. So Tibet is welcome all the youth into the system. So kita begini, apa yang saya nasihat kepada anak saya lah. Saya nak nasihat anak online mungkin agak sukar lah, tapi saya mudah. Saya kata kalau you pergi ke Red Ocean tu, saya kata university akademik ni, you pergi kepada Red Ocean, dia sudah penuh dengan orang yang bijak pandai dan mereka ni dah mempunyai degree. Tapi ada yang dalam market ni, ada yang sudah bekerja, ada yang tidak dapat pekerjaan. So kalau you nak tambahkan dalam Red Ocean ni, maknanya you akan menghadapi masalah lah. Dia dengan 6A anak saya ni, dia pergi kepada sekolah Tibet dan dia belajar di ILP, sekolah teknik, dia dapat 6A. Dan lepas tu dia berusaha lagi dan lagi sehingga dia dapat degree lah. Yang seorang tak diploma sajalah, tapi dia pun dah menjawat. Ini sebab dia kata dia akan sambung kemudian. Dia nak bekerja dulu, merasakan gaji yang sangat cantik bagi dia lah. Sekarang ni banyak pelajar-pelajar KV tak mau melanjut pelajaran sebab gaji mereka dah sudah baik. Ya. Pelajar-pelajar ATEK bersama, pelajar IP, IKBN, mana yang ambil oil and gas, gaji mereka sangat menarik. So jadi itulah. Terima kasih Prof atas perkongsian. Tahniah Prof sebab telah melahirkan beberapa anak-anak Sarawak yang berjaya dalam bidang Tibet ini. Okey, terima kasih juga Prof atas konsen tadi dan semoga nasihat-nasihat yang telah Prof nasihatkan kepada kita memberi kesedaran kepada belia di luar sana juga kepada ibu bapa bahawa bidang Tibet ini sangat penting dalam dunia kita sekarang ni, dalam dunia industri revolusi industri 4.0 dalam mendepani masa depan belia yang akan datang. Baiklah, sekian sahaja perkongsian kita pada sesi ini. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Prof atas kesediaan untuk bersama-sama kami dan terima kasih juga kepada yang mengikuti perkongsian ini. Saya akhiri dengan lafaz Bismillah, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.